Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Kembali bersama saya Ustazah Rafidah Sulaiman untuk subjek sirah. Okey, sebelum tu jom kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin ya Rabbal Alamin. Hai, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, sihat semua. Sihat walafiat. Okey, boleh kita teruskan kelas kita hari ni? Hari ni kita nak sambung pelajaran kita tentang peristiwa meletakkan Hajarul Aswad. Okey, batu Hajar Aswad. Okey, Ustazah nak cerita sikit. Dengar tau. Okey. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir besar. Banjir tersebut telah menyebabkan sebahagian dinding Kaabah runtuh. Orang Arab Quraisy telah berpakat untuk merobohkan semua Kaabah bagi membina yang baru. Pembinaan tersebut melibatkan pembesar-pembesar Quraisy iaitu Abbas dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Pembinaan itu diketuai oleh Baqum, seorang tukang kayu berbangsa Rom. Setelah selesai membina Kaabah, mereka meninggikan pintunya daripada aras tanah sehingga terpaksa menggunakan tangga untuk memasukinya. Selepas itu juga, mereka ingin meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Ketika itulah berlakunya perselisihan faham mengenai siapakah yang layak untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Perselisihan ini hampir-hampir membawa pergaduhan dan peperangan. Seorang lelaki tertua Quraisy bernama Abu Amamah bin Ghairah telah mencadangkan supaya melantik seorang hakim untuk mengadili perkara tersebut. Mereka bersetuju memilih seorang yang mula-mula memasuki Masjidil Haram pada keesokan harinya. Secara kebetulan, orang yang mula-mula memasuki Masjidil Haram pada hari itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda telah dilantik menjadi hakim. Rentetan daripada peristiwa tersebut, maka terjadilah peristiwa meletakkan Hajarul Aswad. Okey, kita nak tengok macam mana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghakimi perselisihan itu. Okey, macam mana Nabi jadi hakim, okey, jadi ketua untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membentangkan serbannya dan meletakkan batu Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Setelah itu, Nabi menyuruh semua ketua puak memegang bahagian tepi kain serban tersebut dan mengangkatnya bersama-sama ke tempat yang disediakan di Kaabah. Apabila sampai di tempat yang disediakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri meletakkan batu Hajarul Aswad di tempat asalnya. Okey, itu adalah bagaimana peristiwa batu Hajar Aswad diletakkan di tempat asalnya. Okey murid-murid, Kaabah adalah rumah ibadah yang pertama dibina untuk tujuan beribadah.
Okey, daripada peristiwa tersebut, apa yang boleh kita ambil iktibar ialah sesuatu masalah yang timbul perlukan perbincangan, bukannya perbalahan. Okey, perbincangan atau mesyuarat penting dalam menyelesaikan masalah. Okey, kita tak nak gaduh-gaduh. Okey, kita kena berbincang. Okey, ini adalah gambar Hajarul Aswad yang terdapat di penjuru Kaabah. Okey kelas, itu saja untuk hari ini. Jadi Ustazah nak awak salin nota yang diberi di dalam buku nota sirah, buku tulis sirah, tulis hari-hari ini, hari Khamis 17 hari bulan 6 tahun 2021. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah peristiwa meletakkan Hajarul Aswad. Jadilah seperti air putih, tidak mewah tapi sangat bererti. Okey, syukran jazilan kelas. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Satu hari, banjir yang besar melanda Mekah menyebabkan Kaabah runtuh lagi. Kejadian itu menggemparkan kota Mekah. Hajar Aswad yang diletakkan pada Kaabah telah diselamatkan oleh orang ramai dari hanyut di bawah banjir. Hajar Aswad ialah batu hitam yang berasal dari syurga. Setelah banjir surut, penduduk Makkah pun berusaha untuk mendirikan semula Kaabah. Oleh kerana tiada pokok besar di Makkah, mereka terpaksa mencari kayu binaan dari kapal-kapal dagangan di Jeddah. Mereka mendirikan semula Kaabah dengan tekun dan penuh bersemangat sehinggalah Kaabah kembali tersergam indah. Mereka menjadikan Kaabah seperti rupa yang asal berserta binaan separa bulat yang dinamakan Hijr Ismail. Mereka juga membina pintu Kaabah supaya khazanah-khazanah berharga dapat disimpan di dalam Kaabah. Setelah Kaabah siap dibina semula, kini tibalah masanya untuk meletakkan Hajar Aswad pada salah satu penjuru Kaabah. Pemimpin-pemimpin penduduk Mekah mula berebut sesama mereka untuk meletakkan Hajar Aswad pada Kaabah. Akhirnya timbul pertelingkahan di kalangan mereka. Masing-masing mengaku mereka lebih berhak dan lebih layak. Pertelingkahan ini hampir mencetuskan peperangan. Kemudian, seorang pemimpin Quraisy mencadangkan agar orang pertama yang memasuki perkarangan Kaabah melalui pintu Safa akan diminta untuk menjadi hakim pertelingkahan ini. Secara kebetulan, orang pertama yang memasuki perkarangan Kaabah melalui pintu Safa ketika itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diminta untuk mengadili pertelingkahan ini. Sehinggalah baginda mendapat ilham dari Allah supaya diletakkan Hajar Aswad itu pada sehelai kain. Setiap pemimpin Arab yang mewakili suku mereka akan memegang salah satu pucuk kain itu. Mereka pun memegang kain tersebut beramai-ramai dan meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meletakkan Hajar Aswad pada sebuah sudut Kaabah. Alangkah gembiranya penduduk Mekah. Pertelingkahan di antara mereka telah didamaikan oleh seorang lelaki muda yang mulia bernama Muhammad Al-Amin. Al-Amin bererti orang yang amanah. Gelaran itu diberikan oleh penduduk Makkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana sifatnya yang sangat amanah.